Salam sejahtera, saya Sumani dari unit C6 dan untuk tugasan kali ini, saya akan membuat rakaman secara santai untuk membanding bezakan jenis-jenis ayat yang terdapat dalam bahasa Melayu. Sebenarnya, dalam kehidupan harian, kita guna semua jenis ayat ini tanpa sedar, sama ada ketika bercakap, menghantar mesej atau menulis karangan. Tapi untuk tujuan akademik, kita kena tahu perbezaan bagi setiap jenis ayat, ciri-cirinya dan contoh yang membezakan satu jenis ayat dengan yang lain. Jadi hari ini, saya akan terangkan dengan jelas tentang 4 jenis ayat utama, iaitu ayat pernyataan, ayat tanya, ayat perintah dan juga ayat seruan, serta membuat perbandingan antara semuanya. Kita mula dengan ayat pernyataan. Ayat pernyataan adalah ayat yang digunakan untuk memberi maklumat, kenyataan, pendapat atau penjelasan. Ia merupakan jenis ayat yang paling banyak digunakan sama ada dalam penulisan formal atau perbualan harian. Contoh bagi ayat pernyataan termasuklah saya sedang menyiapkan tugasan bahasa Melayu. Ali pergi ke sekolah setiap pagi dan Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan budaya. Manakala bagi ciri-ciri ayat pernyataan termasuklah berbentuk neutral, tidak ada emosi melampau, tidak memerlukan jawapan, tidak menggunakan tanda tanya atau tanda seru dan juga boleh berbentuk ayat dasar dan ayat majmuk. Bagi perbandingan ringkas untuk ayat pernyataan termasuklah ayat pernyataan memberitahu bukan meminta jawapan dan tidak memberikan arahan, ia cuma menyampaikan fakta atau maklumat saja. Seterusnya ialah ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk mendapatkan maklumat atau jawapan. Ayat tanya ada beberapa bentuk, termasuklah ayat tanya berpendahuluan kata tanya seperti apa, siapa, berapa, bila, bagaimana dan juga mengapa. Contoh bagi ayat tanya tersebut ialah siapa nama kamu, mengapa kamu datang lambat, bagaimana cara membuat ayat dasar. Selain itu, ayat tanya tanpa kata tanya tetapi menggunakan partikel kah. Contohnya, adakah kamu sudah makan? Betulkah ini jawapan kamu? Seterusnya, ayat tanya penyata. Nadanya bertanya, tetapi bentuknya seperti ayat pernyataan. Contohnya, kamu sudah makan? Kamu dari mana? Ciri bagi ayat tanya tersebut ialah biasanya diakhiri tanda soal. Intonasi meningkat di hujung ayat. Perlu respons atau jawapan. Perbandingan dengan ayat pernyataan bagi contoh tersebut ialah ayat tanya meminta maklumat, manakala ayat pernyataan memberi maklumat. Seterusnya, bagi ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh, melarang, memohon atau menasihati seseorang. Ayat perintah juga boleh menunjukkan nada tegas atau lembut, bergantung pada konteks. Ayat perintah terbagi kepada 4 kategori utama, iaitu ayat suruhan. Ayat suruhan digunakan untuk memberi arahan. Contohnya, tutup pintu itu dan sila duduk. Selain itu, ayat larangan bermula dengan kata jangan. Contohnya, jangan bermain telefon semasa kelas dan jangan bercakap kuat. Seterusnya, ayat permintaan selalunya menggunakan kata tolong atau sila. Contohnya, tolong ambilkan fail itu dan sila bantu saya. Di samping itu, ayat nasihat. Ayat nasihat digunakan untuk memberi peringatan atau bantuan. Contohnya, berhati-hatilah ketika melintas jalan dan belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan. Ciri bagi ayat perintah termasuklah nada boleh tegas atau lembut. Biasanya melibatkan kata kerja tanpa imbuhan dan menyuruh seseorang melakukan atau mengelakkan sesuatu. Perbandingan dengan ayat tanya dan pernyataan termasuklah berbeza dengan ayat tanya yang meminta maklumat dan ayat pernyataan yang memberi maklumat. Ayat perintah meminta tindakan. Seterusnya ialah ayat seruan. Ayat seruan pula digunakan untuk meluahkan perasaan atau emosi seperti terkejut, marah, sedih, kagum atau gembira. Contoh bagi ayat seruan termasuklah wah, cantiknya bunga ini dan aduh, sakitnya kaki aku. Ciri bagi ayat seruan ialah mengandungi emosi, biasanya diakhiri dengan tanda seru dan tidak memerlukan jawaban. Perbandingan dengan ayat perintah atau tanya
ialah ayat seruan meluahkan emosi, bukan meminta maklumat atau tindakan. Seterusnya, saya akan membuat perbandingan keseluruhan. Mari kita lihat perbandingan ringkas antara 4 jenis ayat utama ini. Yang pertamanya ialah ayat pernyataan. Ayat pernyataan untuk memberi maklumat. Contohnya, saya membeli buku. Selain itu, ayat tanya digunakan untuk meminta maklumat. Contohnya, kamu beli buku di mana? Seterusnya, ayat perintah untuk meminta tindakan. Contohnya, belilah buku itu. Di samping itu, ayat seruan digunakan untuk meluahkan perasaan. Contohnya, wah, mahalnya buku itu. Perbezaannya jelas apabila kita lihat fungsi utama bagi setiap jenis ayat. Sebenarnya, dalam bahasa Melayu terdapat 4 jenis ayat asas yang mempunyai fungsi dan ciri masing-masing, iaitu ayat pernyataan, ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan. Dengan memahami perbezaan setiap jenis ayat ini, kita boleh menggunakan bahasa dengan lebih tepat, jelas, dan berkesan dalam penulisan dan pertuturan harian. Terima kasih kerana menonton rakaman saya ini. Semoga perkongsian ini membantu dan memberi kefahaman yang lebih baik tentang jenis-jenis ayat dalam bahasa Melayu. Jumpa lagi dalam tugasan seterusnya. Terima kasih.